Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan seluruh staf jawatan kuasa Surau Al-Falah, Bandar Damai Perdana Ceras, dan seterusnya para jemaah muslimin dan muslimat serta penonton-penonton YouTube yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan semua? Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan pengajian ilmu kita, iaitu kuliah takmir online. Mudah-mudahan dengan asbab daripada usaha kita ini untuk mencari ilmu Allah Ta'ala, mencari keredaan Allah Ta'ala, mudah-mudahan ini menjadi suatu asbab untuk Allah Ta'ala memberatkan timbangan kebaikan kita di mizan Allah Ta'ala nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan sambung kembali pengajian kitab Mustikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita masih lagi membahaskan tentang hadis kita yang panjang, hadis Jibril. Hadis Jibril ni hadis yang ke 13, masih lagi hadis yang ke-13. Dan insya-Allah kita akan masuk iaitu berkaitan dengan ihsan. Sebelum ni kita dah selesai membincangkan tentang asas agama yang pertama dan yang kedua, iaitu rukun Islam dan rukun iman. Yang ni asas agama yang ketiga, tentang ihsan. Seperti mana dalam hadis yang kita bincangkan sebelum ini, Jibril bertanya kepada Nabi, akhbirni anil ihsan. Jadi Jibril tanya kepada Nabi, khabarkan kepada aku, beritahu kepada aku apa itu ihsan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah Ta'ala seolah-olah kamu lihat Allah. Lihat Allah di hadapan kamu. Fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Sekiranya kamu tak mampu nak membayangkan kamu melihat Allah, ketahuilah, yakinlah sesungguhnya Allah Ta'ala maha melihat kamu. Jadi kita rasa kita diperhatikan, sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bagaimana keadaan orang yang sentiasa diawasi, sentiasa rasa dirinya diawasi, jadi dia akan jaga. Dia akan jaga amal ibadahnya, perlakuannya dalam kehidupan seharian. Ini yang Nabi sebut. Inilah yang dikatakan sebagai ihsan, dan dia merupakan salah satu daripada rukun, asas kepada agama kita ini. Jadi sebagaimana yang kita sedia maklum, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahawa ihsan ni dia berkataan hasan. Hasan ni maksudnya baik. Jadi ihsan ni apa dia? Iaitu cara mengerjakan sesuatu ketaatan kepada Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Jadi apa sahaja kebaikan, apa sahaja ketaatan, ibadah yang kita buat, perlakuan-perlakuan yang kita buat dengan sebaik-baiknya, dengan selengkap-lengkapnya, mengikut segala peraturan yang ditetapkan oleh syarak, serta dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi zahir, perbuatan fizikal pun kita buat dengan sempurna, ikut syaratnya itu, dengan lengkap. Jadi kalau kita kata semayang tu, walaupun baca Fatihah, baca surah itu hukum dia sunat, tapi dia buat. Boleh je kalau tak baca surah tuan-tuan, semayang tetap sah sebab hukum dia sunat. Tapi ihsan ni dibuat dengan lengkap, dengan sesempurna yang mungkin, berdasarkan kemampuannya itu. Serta dibuat dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Tadi tu luaran, dalam pun dengan sempurna. Luar pun sempurna, fizikal pun sempurna, dalam pun lebih-lebih sempurna lagi. Sebab apa? Ikhlas kerana Allah Ta'ala, iaitu hatinya itu bersih daripada mensyirikkan Allah Ta'ala, menduakan Allah Ta'ala. Jadi tujuan ibadahnya itu semata-mata untuk Allah, bukan untuk kesihatan, bukan untuk dapatkan pengaruh, bukan untuk dapatkan pengundi. Ni musim-musim pilihan raya mungkin, nanti pilihan raya ramailah pemimpin-pemimpin dia turun padang, buat kebaikan, buat itu, buat ini, tapi tujuannya untuk pancing undi.
Itu dah, dia dah ada dua niat, dua tujuannya itu. Contohlah. Jadi bersih hatinya itu daripada mensyirikkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Jadi orang yang tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala, dia telah menduakan Allah dalam niatnya itu. Jadi itu termasuk dalam kategori syirik-syirik yang tersembunyi. Dan sikap munafik, sikap yang suka berpura-pura. Depan orang dia buat lain, belakang orang dia buat lain. Semayang di hadapan dia khalayak ramai, lain semayang dia. Kalau semayang dia berseorangan diri, lain pula. Macam ayam patut padi, cepat betul. Semua tak dan. Tak sempat belaka buat amalan sunat. Tapi kalau semayangnya itu di khalayak ramai, di tempat orang awam ramai melihat, jadi semayangnya kita nampak macam khusyuknya, lamanya. Jadi dia sengaja membezakan. Ini kita bimbang ada sikap munafik, berpura-pura amalan kita itu di belakang orang dan di hadapan orang. Sedangkan Allah Ta'ala sama. Allah Maha melihat di mana kita berada, di hadapan orang ke di belakang orang ke, Allah Maha melihat akan ibadah kita itu. Jadi ini sifat munafik. Serta bersih hatinya itu daripada perasaan riak, ujub, sum'ah dan lain-lain lagi. Ini penyakit-penyakit hati. Sifat-sifat mazmumah. Kalau dalam ilmu tasawuf tu ada 10 penyakit hati yang kita kata sebagai sifat-sifat mazmumah yang keji, yang perlu kita hindarkan diri. Ini jadi ihsan ini dia lebih termasuk kepada bab tasawuf, penyucian hati kita ini dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, inilah yang dikatakan ihsan, iaitu kita menyempurnakan ibadah kita zahir dan batin. Yang zahir itu kita ikut peraturan, mesti memenuhi syarat-syarat sah, dan kita mengelakkan perkara-perkara yang membatalkan, dan dalam masa yang sama kita jaga hati. Kita ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan untuk selain Allah Ta'ala, bukan untuk mendapatkan kepentingan dunia yang kecil dengan ibadah kita itu. Rugilah. Kita buat ibadah yang boleh bagi pahala hanya Allah Ta'ala, bukan makhluk. Jadi kalau kita solat, kita buat ibadah untuk kita pamerkan ibadah, ini dipanggil riak, untuk menunjukkan ibadah kita, mempamerkan ibadah kita kepada orang. Jadi itu dipanggil riak, daripada perkataan ra'a, lihat. Kita nak memperlihatkan amalan kita kepada orang. Bila melakukan riak ni, dia akan datang banyak lagi penyakit hati. Bila dah riak ni, kita dah mempamerkan, kita nak dengar orang puji kita. Kita dah tunjuk dah. Kita dah berlakon, kita kata berlakon, menunjukkan ibadah kita di khalayak ramai. Kemudian kita nak dapatkan feedback, kita nak orang puji kita, suka mendengar orang puji. Ini penyakit hati yang lain pula, sum'ah, suka mendengar pujian orang kepadanya. Kemudian dia akan syok sendirilah. Bila orang puji dia kembang, tuan-tuan, jadi dia ujub, datang takjub kepada diri sendiri, rasa diri itu hebat. Na'udzubillah. Jadi berangkai-rangkai kejahatan hati itu datang. Bila mana satu kejahatan kita buat, dia akan datang banyak lagi penyakit-penyakit hati yang lain, sehingga merosakkan, akhirnya sampai jadi takbur, cakap besar. Sebab apa? Bila dia rasa dia hebat, bila dah ujub dengan diri sendiri, lalu akan keluarlah perkataan-perkataan yang membesarkan dirinya. Jadi takbur, ataupun bongkak, jadi orang yang sombong. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan, hati-hati, jangan ibadah kita ni menjadikan kita ni jauh daripada Allah Ta'ala. Sepatutnya ibadah yang kita buat ni mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Tapi bila salah caranya itu, rosak dengan hatinya ini, semakin dia beribadah, semakin dia sombong. Semakin dia beribadah, semakin dia jauh dengan Allah Ta'ala, semakin dia dibenci oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Jadi penting keikhlasan dalam setiap amal ibadah kita, dengan rendah diri, dengan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebab apa tuan-tuan, kita ni lemah, kita ni makhluk yang tak ada apa-apa. Jadi Allah pilih kita untuk buat ibadah, kita bersyukur, bukan untuk kita rasa diri kita ni hebat, tak. Jadi inilah yang perlu kita jaga, ihsan ini dalam setiap amal ibadah. Setiap amal ibadah perlu ada ihsan. Jadi kita buat ni seolah-olah kita lihat Allah di hadapan. Jadi kita berasa kedinnya diri kita ini, hinanya diri kita ini dalam kita melakukan amal ibadah. Yang demikian ini ialah hakikat ihsan, yang menjadi salah satu daripada rukun-rukun agama yang 3. Jadi ihsan ni salah satu daripada rukun agama yang 3. Rukun Islam itu berkaitan dengan fiqh, rukun iman itu berkaitan dengan akidah, dan ihsan ni berkaitan dengan tasawuf, penyucian hati. Jadi ketiga-tiga ni adalah asas kita dalam beragama.
Yang dengan ketiadaannya, yakni ketiadaan ihsan ini, maka yang dua lagi iaitu iman dan Islam tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia orang Islam, cukup syarat mengucap solat, puasa, zakat, haji, kemudian dia yakin beriman dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan qada dan qadar, tapi ketika mana dia buat amal ibadah, ketika mana dia buat amal ibadah, dia tidak ikhlas. Dia bukan buat selain daripada Allah Ta'ala, dia buat kerana Allah Ta'ala juga, tetapi dalam masa yang sama dia plus, dia tambah. Jadi 3 dalam 1, 2 dalam 1, 5 dalam 1. Ini bukan produk-produk yang kita jual, tuan-tuan. Jadi ibadah ni dia mesti lillahi ta'ala, khalisan. Betul-betul semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jangan kita kongsikan tujuan ibadah kita ni, jangan kita kongsikan dengan tujuan-tujuan selain daripada Allah, dengan manfaat-manfaat dunia yang begitu kecil. Jadi kita letakkan dunia ni dengan Allah Ta'ala setaraf, daripada sudut niat maksud ibadah kita itu. Ini syirik. Ini termasuk dalam syirik-syirik yang tersembunyi. Wala'udzubillahi min zalik. Jadi bila mana kita melakukan, walaupun itu seorang Islam, 5 rukun Islam kita buat, rukun iman yang 6 tu kita percaya, tapi dalam ibadah kita ni kita mensyirikkan Allah, kita menduakan Allah Ta'ala daripada sudut niat, maksud tujuan kita melakukan ibadah, maka dia akan merosakkan ibadah kita. Walaupun dia ada iman, dia ada Islam, ibadahnya tidak diterima. Sebab apa? Allah hanya menerima ibadah yang dilakukan semata-mata kerananya. Allah hanya akan beri ganjaran, pahala dan syurga kepada orang yang buat sesuatu semata-mata untuk dia. Semata-mata, bukan kongsi. Untuk Allah pun ya, untuk dunia pun ya. Kita kena belajar untuk menjaga hati kita ni daripada tergelincir. Ketika mana kita melakukan ibadah. Dan ibadah ni semua, tuan-tuan. Bukan saja ibadah yang khusus, bahkan ibadah-ibadah yang umum. Kita pergi kerja, ibadah yang umum, tuan-tuan, cari rezeki yang halal. Kita menyara, bagi nafkah kepada kedua ibu bapa kita, kepada anak isteri kita. Jadi semua ni adalah merupakan ibadah-ibadah, kebaikan yang mana kalau kita buat lillahi ta'ala, sebagai tanggungjawab kita untuk mentaati Allah Ta'ala, bukan kerana selain itu. Mudah-mudahan dia juga diterima sebagai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran kebaikan daripada perlakuan itu. Tapi kalau bukan kerana Allah Ta'ala, jadilah biasa adat. Kita pergi kerja jadi adat, kita cari nafkah yang halal jadi adat, kita berkasih sayang dengan ahli keluarga jadi adat, bukan kerana Allah Ta'ala. Jadi yang membezakan adat dan ibadah itu ialah niat. Membezakan adat dan ibadah ialah niat. Niat apa? Niat kerana Allah Ta'ala. Niat untuk Allah Ta'ala, untuk mentaati Allah Ta'ala, maka dia menjadilah ibadah di sisi Allah Ta'ala. Dan bila jadi ibadah di sisi Allah Ta'ala, layaklah dia untuk mendapat ganjaran daripada Allah Ta'ala. Jadi orang yang buat satu ibadah bukan kerana Allah ataupun dia menduakan Allah Ta'ala, jadi dia bukan buat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jadi jangan minta pahala nanti ke akhirat nanti, sebab Allah tak akan bagi. Jadi Allah Ta'ala akan suruh dia mintalah ganjaran, mintalah kebaikan daripada siapa yang dulu dia rasa dia nak persembahkan ibadahnya itu. Jadi sebagai suatu, kita kata apa, perli Allah Ta'ala perli, Allah Ta'ala menempelak orang yang melakukan ibadah kerana selain daripada Allah Ta'ala. Jadi dia mintalah kebaikan itu kepada makhluk-makhluk tersebut di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kerana ketaatan yang dikerjakan dengan ketiadaan ihsan adalah ibarat patung yang tidak bernyawa. Kata pengarang, mana-mana ibadah, ketaatan, kerjaan yang dilakukan dengan ketiadaan ihsan. Apa tu ihsan tadi kata-kata? Keikhlasan. Buat dengan cara yang terbaik, semata-mata untuk Allah Ta'ala, bukan selain Allah Ta'ala. Jadi kalau dia buat tak ada ihsan, kata pengarang, seperti patung yang tidak bernyawa. Nampak jasadnya ada, tapi rohnya tak ada. Kata Imam Ghazali pula, orang yang sembahyang yang tidak ada keikhlasan, orang yang sembahyang tidak khusyuk, hatinya tidak ingat Allah Ta'ala, seperti dia mempersembahkan bangkai. Mempersembahkan bangkai kepada Allah. Jadi ketika mana kita melakukan ibadah, kita persembahkan ibadah kita kepada Allah. Bukan sekadar fizikal ibadah itu, bahkan hati ibadah itu. Apa hati ibadahnya? Kekhusyukan. Kita sembahyang dengan khusyuk, dengan keikhlasan. Jadi bukan sembahyang dengan fizikal saja, sembahyang dengan hati. Bagaimana sembahyang dengan hati? Ikhlas dan khusyuk. Jadi kata Imam Ghazali, sembahyang yang tidak ada ikhlas, tidak ada kekhusyukan, tapi dia sembahyang fizikal kita nampak, nampak dia berdiri,
dengar dia baca Fatihah, dia rukuk, dia sujud. Jadi umpama fizikal yang ada tapi rohnya tak ada, seperti bangkai. Diumpamakan Imam Ghazali seperti bangkai. Jadi bila mana kita persembahkan bangkai kepada Allah Ta'ala, sudah tentulah Allah tak terima benda yang tak baik. Benda bangkai ni benda yang najis. Jadi bagaimana mungkin Allah nak terima ibadah kita, nak terima solat kita? Kita persembahkan sesuatu yang namanya ketaatan secara zahir, tetapi dia tidak ada roh. Dia tidak ada jasad, dia tidak ada nyawa. Jadi dalam dalam kitab ini pengarang mengumpamakan seperti patung yang tidak bernyawa. Imam Ghazali pula mengumpamakan seperti bangkai. Sebab bangkai ini kita nampak dia punya jasad tapi dia tidak ada roh lagi. Demikianlah ibadah-ibadah yang kita buat tanpa ada keikhlasan, tanpa ada kehusyukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tak terima. Walaupun zahirnya baik. Macam orang kafir, tuan-tuan, dia buat, banyak orang kafir buat kebaikan. Kita tak nafikan, ramai di kalangan orang kafir ni dia baik, melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama makhluk, kepada manusia, kepada binatang, tapi dia buat bukan kerana Allah Ta'ala, bukan untuk Allah Ta'ala. Dan yang boleh bagi kebaikan, syurga, bagi pahala hanya Allah Ta'ala. Jadi bagaimana dia nak claim nanti ke akhirat, dia nak minta pahala dan syurga Allah Ta'ala, sedangkan dulu dibuat bukan untuk Allah Ta'ala. Jadi kita buat perbandingan. Contoh, kita tawarkan satu tawaran, siapa yang buat sekian, ataupun siapa yang tolong kita sekian, kita akan bagi ganjaran sekian. Tiba-tiba ada orang dia buat juga seperti mana yang kita tawarkan tu, tapi dia buat bukan untuk kita. Macam kita kata, dia tak daftar pun dengan kita. Kita buat kena ada pendaftaran, program sekian, jadi siapa yang menang dia akan dapat hadiah. Dia tak daftar, dia tak buat untuk kita seperti mana yang kita kata tu, tapi kebaikan itu dia buat, perbuatan itu dia buat. Boleh tak dia nak menuntut hadiah daripada kita nanti? Tak layak lah, sebab dia bukan ahli yang mendaftar. Dia bukan orang yang sepatutnya. Dia buat untuk siapa terpulang, tapi dia tak boleh nak minta kebaikan itu daripada kita, sebab dia bukan ahli yang berdaftar dengan program kita. Dia tak buat seperti mana yang kita letakkan syarat-syarat pada awal lagi. Jadi tuan-tuan, demikianlah, hanya perumpamaan lah kita kata. Jadi orang yang buat amal ibadah untuk selain daripada Allah Ta'ala, nanti ke akhirat dia minta lah kepada selain Allah Ta'ala itu untuk memberi kebaikan. Dan di akhirat nanti ada tak orang yang boleh bagi kebaikan selain Allah Ta'ala? Tidak ada. Maliki yaumiddin, Allah adalah Malik, Raja pada hari akhirat nanti. Jadi Allah lah kerajaan yang sebenar, Allah menzahirkan. Adapun di dunia ni Allah Ta'ala sengaja menguji kita. Allah belum menzahirkan lagi kerajaan Allah Ta'ala yang begitu hebat. Allah uji kerajaan hari ini, raja-raja, pemimpin dengan diberikan kuasa yang sementara. Tapi raja yang sebenar, pemimpin yang sebenar ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada siapa yang boleh melawan, tak ada siapa yang boleh menggulingkan kerajaan Allah Ta'ala nanti, sebab dia sangat-sangat berkuasa. Jadi tuan-tuan, demikianlah segala amal ibadah yang kita buat, kalau kita nak claim ganjaran pahala, kita kena buat kerana Allah Ta'ala. Barulah Allah yang akan bagi ganjaran pahala, kebaikan kepada kita atas ibadah yang kita buat. Tapi kalau kita buat ibadah untuk Allah dan selain Allah, syirik. Ataupun yang lebih dahsyat lagi, buat bukan kerana Allah Ta'ala langsung, macam orang kafir. Itu juga akan merosakkan segala kebaikan yang dia buat itu. Jadi ini ialah peringkat ihsan yang pertama. Jadi kata pengarang ini, yang pertama ialah apa? Kita buat dengan ikhlas, semata-mata kerana Allah, tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Tidak ada riak, ujub, sum'ah dan penyakit-penyakit hati. Ini peringkat yang pertama, yang mesti diusahakan oleh tiap-tiap seorang daripada kita. Jadi kalau kita nak kebaikan atas ibadah yang kita buat ni, kita kena usahakan dapat belajar untuk ikhlas, belajar untuk buang sifat-sifat sum'ah, sifat-sifat mazmumah, seperti sum'ah, riak, ujub, takbur. Jadi ini yang boleh merosakkan amal ibadah kita ni. Jadi bagaimana kita nak buang, nak tak nak, dia mesti dengan jalan ilmu. Kena ada ilmu, kena ada kefahaman, baru kita boleh datangkan keikhlasan, datangkan kesungguhan kita dalam ibadah, buat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Dan nak buang penyakit hati tu dia dengan ilmu, ilmu dan amal. Jadi tuan-tuan, demikianlah setiap daripada kita ni perlu berusaha untuk mendapatkan ihsan peringkat yang pertama ini. Selain daripada ini, yang pertama ini, ada dua lagi peringkat, iaitu yang diterangkan Nabi SAW dalam hadis ini, yang kita baca.
Anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Kata Nabi, apa tu ihsan? Kamu melakukan ibadah seolah-olah ka'annaka, bukan melihat Allah. Mustahil kita melihat Allah di dunia ini. Jadi ka'annaka, kata Nabi, seolah-olah. Seolah-olah kamu melihat Allah di hadapan. Jadi kalau kita lihat bos kita kat depan, tuan-tuan, kita kerja, bos ada kat depan, agak-agak macam mana kerja kita? Oh, bersungguh, tuan-tuan. Bersungguh sebab bos tengok. Kita nak culas pun tak boleh. Nak culas. Culas ni cuai dan malas. Kita buat sampai lewa. Bos tengah tengok. Jadi kita akan buat bersungguh-sungguh. Pijak semut pun tak mati. Tapi kalau bos tak ada, tuan-tuan, pijak gajah pun gajah mati. Oh, dahsyat betul. Jadi itu perumpamaan je lah. Jadi kata Nabi, seolah-olah kamu lihat Allah di hadapan kamu. Jadi kita akan buat ibadah dengan sebaik yang mungkin, selengkap yang mungkin, sebab Allah melihat kita seolah-olah Allah di hadapan. Jadi kata-kata datangkan perasaan seumpama itu, untuk mendatangkan kekhusyukan kita, keikhlasan kita. Fa'in lam takun tarah, kalau kamu tak mampu nak buat sedemikian, nak datangkan perasaan seolah-olah kita lihat Allah, paling tidak fa'innahu yaraka, kita yakin sesungguhnya Allah melihat kita. Allah sedang melihat kita. Ya, memang itulah sifat Allah Ta'ala yang maha melihat. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Walaupun kita tak seolah-olah kita lihat Allah di hadapan, kita yakin Allah sedang memerhatikan kita. Ibarat kita kerja kat office lah. Walaupun bos tak ada kat depan, tapi kita rasa diperhatikan oleh bos sebab apa? Ada CCTV. Hari ni kita boleh nampak dia punya gambaran dia itu. Kerja bos tak ada kat depan. Kalau bos ada kat depan lagi lah. Berjuruh je, tuan-tuan. Tapi bos tak ada, cuma dikawal oleh CCTV. Bos pantau melalui CCTV. Pun sama juga, kita tak berani nak buat benda-benda yang tidak disuruh oleh bos. Benda-benda yang kita kata culas lah, cuai dan malas ni dalam pekerjaan kita, sebab kita rasa diperhatikan oleh CCTV. Dan memang Allah Ta'ala perhatikan kita pun. Malaikat kiri kanan duk mencatat. Jadi kalau ada perasaan sedemikian, tuan-tuan, insya-Allah kita buat apa saja kita terkawal. Tapi kalau kita tak rasa kita diperhatikan Allah Ta'ala, tak rasa ada malaikat yang mencatat, tak rasa Allah seperti ada di hadapan kita, jadi kita boleh buat apa saja yang kita suka, berdasarkan nafsu kita. Na'udzubillah. Jadi nak datangkan benda-benda inilah yang dapat menyempurnakan amal ibadah kita. Jadi tuan-tuan, inilah ihsan yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang merupakan salah satu daripada 3 asas-asas agama kita. Jadi kita masuk pula seterusnya. Yang ketiga, pengajaran yang ketiga daripada hadis. Pengajaran yang pertama berkaitan dengan bagaimana ada kalanya malaikat pembawa wahyu ini datang menyamar sebagai manusia, seperti mana dalam hadis ni Jibril datang menyamar untuk mengajarkan ilmu. Kemudian pengajaran yang kedua kita dah bincangkan juga, iaitu berkaitan dengan iman, Islam dan ihsan, dan perkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi saling berkait. Islam, iman dan ihsan, dia saling berkait. Kalau buang salah satu, ada Islam, ada iman, tapi buang ihsan, rosak amal ibadah kita. Mungkin iman tak terbatal, tapi amal kita rosak. Tak ada pahala, tidak ada ganjaran. Jadi itu juga tidak menyempurnakan agama kita. Mesti ketiga-tiga ini dia saling berkait dalam satu ibadah. Ketika kita sembahyang, fizikal kita jaga, iman kita, akidah kita jaga, ihsan pun kita jaga. Jadi ketiga-tiga ini kita wujudkan dalam satu ibadah, maka dia akan menyempurnakan. So itu kita dah bincang pengajaran yang kedua. Dan yang ketiga kita masuk, iaitu tentang kedatangan hari kiamat. Jadi disebut dalam hadis tu, Nabi menjawab persoalan Jibril, yang mana Jibril bertanya, fa akhbirni anis sa'ah, khabarkan kepada aku tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Qala sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Kata Nabi, orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Orang yang bertanya lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Maksudnya orang yang ditanya pun tak pasti, tak tahu lagi. Orang yang bertanya itu mungkin lebih tahu. Jadi oleh kerana hikmahnya Allah Ta'ala menjadikan jin dan manusia serta makhluk-makhluk yang lain
ialah untuk masing-masing itu membuktikan ketaatan, taat setianya, dan penghormatannya dengan mengerjakan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ciptakan manusia dan jin untuk apa? Untuk kita diuji oleh Allah Ta'ala, membuktikan ketaatan kita. Taat setia kita dulu. Kita dah berjanji, berjanji dengan Allah Ta'ala di alam roh. Kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita. Kita mengaku Allah sebagai Tuhan. Bila kita mengaku Allah sebagai Tuhan, kita akan memperhambakan diri kepada Tuhan. Jadi Allah Ta'ala uji sekarang ni macam mana, bila dah lahir kat dunia, kehidupan kita di dunia, ya, jin juga di dunia, cuma dia dimensi yang lain. Dia juga hidup di alam dunia. Jadi setiap kita ni perlu membuktikan taat, setia dan penghormatan dengan kita mengerjakan amal ibadah. Jadi amal ibadah yang kita buat, ketaatan yang Allah Ta'ala perintahkan, itulah menjadi ukuran untuk kita buktikan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Maka untuk membicarakan dan membalas ketaatan dan kederhakaan tiap-tiap makhluknya itu. Jadi kita dah diuji, kita dah berjanji, kemudian kita diuji. Ada yang taat, ada yang ingkar. Jadi untuk membicarakan, untuk membalas segala apa yang kita buat itu, sudah tentu adanya satu masa yang ditetapkan untuk tujuan yang demikian. Bila kita dah diuji, result akan keluar lah. Result keluar akan akhir nantilah. Kita dah belajar 5 tahun, ambil SPM, tahun depan keluar result. Jadi akan adalah masa, akan ada satu tempoh yang ditetapkan untuk tujuan yang demikian, iaitu apa? Hari pembalasan, yang kita sebut sebagai hari kiamat. Hari kiamat, hari pembalasan di alam akhirat nanti. Itu tujuan kenapa Allah Ta'ala ciptakan hari akhirat. Adanya alam akhirat untuk membalas. Jadi dunia ini darul amal, negeri untuk kita beramal. Akhirat adalah darul jaza, negeri untuk kita menerima balasan, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, oleh sebab itulah si penanya bertanya kepada baginda tentang waktu kedatangan hari kiamat. Jadi penanya itu bertanya dengan Nabi tentang kedatangan hari kiamat itu. Akan tetapi baginda menjawab, orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Akan tetapi kerana soalan waktu kedatangan hari kiamat ini adalah satu daripada 5 perkara yang pengetahuannya tertentu bagi Allah Ta'ala sahaja. Jadi Allah yang tahu, ini benda yang gaib. Bila kiamat itu, wallahu alam. Itu antara perkara yang Allah Ta'ala rahsiakan. Nabi kata orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada yang ditanya. Akan tetapi kata Nabi, aku akan menerangkan tanda-tanda kedatangan kiamat itu. Bila? Wallahu alam, tapi tanda-tanda dia ada. Tanda-tandanya ada. Lalu baginda pun menerangkan seperti yang tersebut dalam hadis ini. Apa yang Nabi sebut antara tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis ini ialah ada beberapa tanda-tanda, iaitu tanda-tanda itu ialah engkau akan dapati adanya hamba perempuan yang melahirkan anak yang menjadi tuannya. Ini yang disebut. Yang pertama, akan adanya hamba perempuan yang melahirkan anak yang menjadi tuan. Ini macam-macam ulama mentafsirkan. Kalau hari ini tidak ada hamba, tapi ibu itu diberhambakan oleh anaknya. Disuruh buat kerja, disuruh jaga anaknya, macam-macam lah. Itu termasuk dalam tafsiran para ulama hari ini. Ibu diperhambakan oleh anaknya. Ibarat anak jadi bos, mak jadi kuli. Dan engkau akan melihat orang-orang yang ini penduduk desa yang berkaki ayam, yang tidak berpakaian sempurna, yang miskin dan menderita, tiba-tiba dan menjadi pengembala kambing. Kemudian dia bermegah-megah dan berlawan-lawan antara satu dengan yang lain dalam perkara membina bangunan yang tinggi. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, orang kampung, berkaki ayam, pakaian tak sempurna, hidup miskin menderita. Kemudian pengembala-pengembala kambing, tiba-tiba hari ini bermegah-megah, berlawan-lawan antara satu dengan yang lain dalam perkara membina bangunan-bangunan yang tinggi.
Kalau kita lihat tafsiran ulama hari ini mengatakan benda ni berlaku di mana? Di Khalij. Di Khalij ni mana? Di negara-negara teluk. Negara-negara teluk kita lihat ini Dubai, Abu Dhabi, Qatar. Kita nampak situ. Bahkan Dubai hari ni jadi negara maju tuan-tuan. Sibuk. Sebab apa? Asal mereka ni penduduk sini adalah orang-orang kampung Badui, orang Badui. Orang Badui yang berkaki ayam, pakaiannya tak sempurna, mengembala kambing. Hari ini jadi kaya raya tuan-tuan. Mungkin disebabkan petrol, petrol daratan di tempat-tempat mereka itu. Jadi mereka hari ini bermegah-megah, berlumba-lumba membina bangunan-bangunan pencakar langit. Dah terbukti tuan-tuan, dah sampai masa yang Nabi sebut ni. Dulu zaman Nabi dulu tempat tu semua hanya orang-orang Arab Badui yang tinggal. Tak ada pembangunan. Hari ni kita lihat Dubai negara maju. Burj Dubai itu antara bangunan yang paling tinggi dalam dunia, pencakar langit. Dah sampai dah apa yang Nabi sebut. Kita lihat depan mata kita tuan-tuan zaman kita hari ini. Kemudian Sayyidina Umar berkata, bukan, itu je. Dalam hadis ni ini saja tanda yang Nabi sebut. Ini saja yang Nabi sebut. Dan selain daripada ini diterangkan dalam hadis, diterangkan dalam hadis-hadis yang lain, banyak hadis-hadis yang lain tentang tanda-tanda hampirnya kedatangan kiamat. Kalau kita lihat dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, karangan Syekh Fahmi Zamzam, ada 40 hadis tentang peristiwa akhir zaman, tanda-tandanya itu. Dan di antara tanda-tanda yang lain yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, yang banyak hadis-hadisnya itu, yang pertama ialah apabila susut dan kurangnya ilmu pengetahuan agama dengan kematian seorang alim yang ahli. Jadi Allah Ta'ala angkat ilmu agama di akhir zaman nanti dengan dimatikan para alim ulama yang ahli dalam satu-satu bidang ilmu yang tertentu dan tidak ada gantinya. Jadi ulama yang lain tak mampu nak mengganti ilmu ulama-ulama yang dah meninggal. Macam kita zaman sekarang tuan-tuan, hari ni siapa yang boleh, yang ada ilmu ni seperti Imam Syafi'i? Tak ada. Imam Ghazali, Imam Abu Hanifah, tak ada. Tak jumpa tuan-tuan. Allah Ta'ala matikan ulama-ulama yang hebat ni, penggantinya tak sama. Hari ni kita ada siapa yang ulama yang paling hebat? Kalau meninggal ulama hari ni, ulama yang akan datang tak sama ilmunya, semakin sedikit, semakin kurang. Demikianlah sampai hari kiamat nanti. Jadi Allah Ta'ala angkat ilmu dengan cara dimatikan ulama dan tidak ada pengganti. Tidak ada pengganti. Jadi apa akibat dia? Yang kedua ni, tandanya ialah apabila merebaknya kejahatan, menularnya kejahatan, berleluasanya kejahatan mengenai ilmu agama dengan sebab kurangnya orang-orang yang suka mempelajari agama. Alim ulama dah tak ramai. Ada yang ulama ada pun ilmu ni dah semakin kurang. Kemudian masyarakat pula tak suka belajar agama. Menyebabkan apa? Kejahilan berleluasa. Kejahilan menular dan merebak dalam masyarakat. Na'udzubillah. Kita nampak akhir zaman kejahatan begitu mudah dilakukan, berleluasa. Kemudian yang ketiga, itu tanda kiamat. Tanda kiamat bila kejahatan mula menular dalam masyarakat. Kita lihat hari ini, kita nilai dengan mata kepala kita, antara kebaikan dan kejahatan, maksiat dengan dengan perkara yang hak ini, mana yang lebih mudah menular dalam masyarakat kita. Yang ketiga, apabila diserahkan sesuatu urusan agama, suatu urusan agama itu diserahkan seperti jawatan ketua negara, mufti, qadi dan sebagainya. Jadi jawatan ketua negara juga ada kaitan dengan agama. Jadi apabila jawatan-jawatan ini diserahkan untuk dikendalikan oleh orang-orang yang bukan ahlinya, orang yang jahil tentang agama, uruskan tentang negara, uruskan tentang mufti, tentang qadi, tentang kehakiman. Ini juga antara tanda-tanda kiamat. Sebab apa? Nabi kata apabila sesuatu urusan itu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka kamu nantikanlah kebinasaan. Kebinasaan di dunia, hidup kita jadi huru-hara, pura-puranda. Kebinasaan yang satu lagi apa dia? Mendekatkan lagi kiamat. Kebinasaan menghancurkan alam kita, dunia kita ini. Jadi inilah yang dimaksudkan apabila satu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahli. Jadi nantikanlah kebinasaan. Yang keempat, tanda-tanda yang keempat ialah apabila sesuatu masyarakat dipimpin oleh seorang ketua yang fasik, yang suka menggalakkan maksiat dan perbuatan yang durjana. Ini juga kita nampak banyak.
Banyak pemimpin-pemimpin, ketua-ketua, sama ada jabatan ke, negara ke, negeri ke, hatta rumah ke, bila yang memimpin tu ialah orang yang fasik, dia menggalakkan benda-benda maksiat. Kalau bapaknya seorang yang fasik, dia suka anak dia menari, buka aurat, galakkan lagi. Siap dia bagi support. Begitu juga kalau kerajaan itu kerajaan yang fasik, suka kepada maksiat, dia support, dia bagi lesen judi, dia bagi lesen arak, lesen konsert, bagi saja. Untuk apa? Untuk menggalakkan maksiat dan perbuatan yang durjana. Nauzubillah. Sebab apa? Pemimpinnya daripada orang yang fasik. Itu penting untuk kita memilih pemimpin. Nak pilih imam pun kita pilih imam yang boleh memimpin solat kita tu dengan betul, semayangnya itu sah, bacaannya betul, supaya makmum semua semayangnya sah, diterima Allah Ta'ala. Apatah lagi nak memimpin negara, supaya dapat memimpin kita, masyarakat, rakyat ni ke syurga Allah Ta'ala. Jadi kalau pemimpinnya dah fasik, pemimpinnya dah rosak, dia akan menggalakkan lagi kemaksiatan, sehingga menyebabkan perbuatan durjana itu berleluasa. Nauzubillah. Itu juga antara tanda-tanda kiamat, dan kita lihatlah dah berlaku ke belum. Yang kelima, kata Nabi, secara mafhum saja, apabila orang yang benar itu dikatakan pendusta, orang yang dusta pula dikatakan yang benar, orang yang khianat disifatkan sebagai orang yang amanah, terbalik pula, orang yang amanah pula dikatakan sebagai pengkhianat, orang yang adil disifatkan zalim, orang yang zalim disifatkan sebagai orang yang adil. Dan orang-orang jahil yang berpengaruh dan bermaharajalela dan berlagak pandai dalam ilmu agama, sehingga orang alim terpaksa mendiamkan diri setelah tugasnya tidak lagi dihargai. Jadi akhir zaman ni dahsyat tuan-tuan fitnahnya. Jadi terbalik. Terbalik. Yang betul jadi salah, yang salah jadi betul. Yang khianat dikatakan amanah, yang amanah dikatakan khianat. Yang zalim dikatakan adil, yang adil dikatakan zalim. Orang jahil pula yang sibuk nak cakap agama. Hari ni kita lihat, isu-isu agama, sibuk netizen yang jahil ini pula yang mengulas. Dia pula yang lebih hebat, sampai mufti pula disalahkan. Para asatizah, ulama pula yang disalahkan. Seolah-olah netizen yang jahil ni pula yang lebih mengetahui hukum. Nauzubillah. Ini yang berlaku tuan-tuan, kita lihat. Exactly depan mata kita apa yang Nabi ucapkan ini. Inilah antara tanda-tanda kiamat. Nauzubillah. Yang keenam, apabila arak menjadi adat diminum secara terang-terangan di sana sini. Dah berlaku ke belum tuan-tuan? Arak itu diminum, dihidangkan secara terang-terangan di sana dan di sini, dengan digalakkan pula oleh pemimpin-pemimpin dan ketua-ketua mereka. Tidak ada halangan. Ada pesta arak, ada kilang arak, ada kedai-kedai jualan arak, begitu mudah nak dapatkan. Tak perlu nak ada lesen. Kalau jual dadah tuan-tuan, dia kena tangkap, berat. Jual dadah ni. Tapi kalau jual arak, tak ada masalah tuan-tuan. Ada lesen boleh jual. Dadah ada lesen boleh jual tuan-tuan. Jual dadah dekat 7E. Jadi kita nampak kat situ. Arak yang kita, Nabi sebut apa dia? Ummul khaba'is, ibu kepada segala kejahatan. Hatta pengharaman dadah dan seumpamanya itu juga adalah dikiaskan daripada pengharaman arak. Sebab dia merosakkan akal. Jadi pengharaman dadah, ia memanglah dia haram. Tapi dia adalah cabang, hukum cabang. Hukum pokok ibunya itu daripada arak. Hari ini kita lihat arak itu seolah-olah lebih kecil kesalahannya itu daripada dadah. Itu yang Nabi sebut arak ni akhir zaman dia akan diminum secara terang-terangan. Di sana dan di sini, bahkan digalakkan oleh pemimpin-pemimpin. Dan yang ketujuh, yang terakhir tuan-tuan, apabila perbuatan lucah dan cabul dilakukan dengan terang-terangan di merata-rata tempat, dengan tidak mendapat sebarang teguran kerana kelemahan iman masyarakat. Kita lihat ini TikTok tuan-tuan. TikTok, na'udzubillah lah. Banyak anak-anak muda kita, remaja-remaja perempuan kita, hatta kalau yang dah tua bangka pun sama juga tuan, dalam TikTok tu tergedi-gedi. Tunjuk aurat, tunjuk pakaian-pakaian yang ketat, aksi-aksi yang mengiyorkan. Jadi tuan-tuan, inilah yang dikatakan tanda-tanda akhir zaman nanti, apabila perbuatan lucah dan cabul ini dilakukan secara terang-terangan. Media massa, kadang-kadang kita lihat dalam Facebook pun ada, dalam banyak apps, pelbagai apps dicipta untuk menghilangkan rasa malu orang Islam ni, menghilangkan rasa malu manusia. Sedangkan malu itu Nabi sebut al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Jadi nak buang iman manusia ni macam mana? Kita buang rasa malu dia. Bila malu dah tercabut, iman lagi mudah tercabut tuan-tuan.
Jadi kita hati-hati anak-anak kita, generasi muda kita hari ni. Jadi kita kena tegur. Jadi kat sini dia kata apa? Sehingga tidak dapat sebarang teguran kerana kelemahan iman masyarakat. Masyarakat tak tegur. Benda tu dah menular. Sehingga kalau ada orang yang menegur, mereka adalah orang yang menegur itu boleh dikatakan iman dia itu sekuat iman Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar pada zaman sahabat. Ini kalau kita nak tegur orang yang buat benda-benda jahat ni, kebanyakan orang tak tegur. Sebab apa? Ramai orang yang lemah iman. Walaupun di Islam, walaupun dia ada iman. Kan Nabi kata apa kan? Man ra'a minkum munkaran fal yughayyiru bil yadi fa in lam tastati' fa bi lisanihi fa in lam tastati' fa bi qalbihi wa huwa adhaful iman. Kata Nabi, apabila kamu lihat kemungkaran, hendaklah kamu cegah dengan tangan, yakni kuasa. Tak mampu dengan lidah. Kalau tak mampu dengan kuasa, dengan lidah. Kalau tak mampu juga dengan hati. Dan cegah kemungkaran dengan hati tu, wa huwa adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Jadi kita lihat kemungkaran, tak mampu nak tegur, benci dalam hati je. Itu yang banyak kat akhir zaman. Yang Nabi sebut, kerana kelemahan iman, kita tak tegur kemungkaran di hadapan kita. Hatta kadang-kadang dalam keluarga kita sendiri. Kalau ada orang yang tegur dengan lisan, tuan-tuan, kata Nabi, seperti iman dia tu, kalau nisbah pada zaman Nabi, seperti sekuat iman Saidina Abu Bakar dan juga Umar. Hebat, tuan-tuan. Hari ni kita tegur kemungkaran, kita kena kecam teruk, tuan-tuan. Baru ni ada ustaz tegur tentang pakaian menutup aurat semasa bersukan. Habis teruk kena kecam beramai-ramai oleh netizen. Ini kata sekuat iman Saidina Abu Bakar bila kita buat benda yang kecil akhir zaman. Sebab masyarakat kita kebanyakan je jahil. Jadi mereka ni seronok melakukan kemungkaran dan juga maksiat. Dan kita lihat ketujuh-tujuh yang disebutkan ni, boleh kata semuanya telah pun berlaku. Boleh kata semua telah pun berlaku, dan itu juga menunjukkan betapa dekatnya kita dengan kiamat nanti. Jadi mudah-mudahan kita ada kekuatan, tuan-tuan. Kita belajar hadis-hadis berkaitan dengan kedatangan hari kiamat tentang akhir zaman ni, supaya kita buat persediaan. Kita jaga diri kita, keluarga kita ni. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka Allah, bakaran api neraka Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan muslimin dan muslimat dapat kita mengambil manfaat daripada majlis kita dengan bacaan hadis Nabi ini. Mudah-mudahan kita ada kekuatan untuk sama-sama kita berpegang teguh dengan agama Allah Ta'ala. Orang yang berpegang dengan agama Allah di akhir zaman ini umpama dia menggenggam bara api. Jadi sakit, susah, tetapi jangan lepaskan bara api, sebab dia akan menyelamatkan kehidupan kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.